Masih kepada Datuk Yang Ketua. Datuk Yang Ketua, pada suatu masa saya masih merupakan seorang penuntut di sekolah dan universiti, pencapaian ekonomi Malaysia merupakan satu kebanggaan kepada semua rakyat Malaysia. Antara 1967 sehingga 1977 sebelum krisis kewangan Asia, Malaysia mencapai purata pertumbuhan ekonomi sebanyak 9% setiap tahun. Malaysia merupakan antara ekonomi yang berkembang terpantas seluruh dunia. Akan tetapi pencapaian ekonomi Malaysia telah merosot sejak zaman gemilang tersebut. Pertumbuhan ekonomi hanya bertumbuh 4% secara purata pada dekad sebelum krisis COVID-19 menimpa negara kita. Kadar pertumbuhan ini adalah lebih rendah daripada kebanyakan negara lain yang berada dalam fasa pembangunan yang sama dengan Malaysia, yang ingin mencapai tahap negara maju berpendapatan tinggi ataupun dengan izin a high income developed nation. Mengikut kadar pertumbuhan sekarang, Malaysia akan memakan masa sebanyak 28 tahun untuk mencapai pendapatan per kapita Korea Selatan sekarang, atau 43 tahun untuk mencapai tahap pendapatan rakyat Singapura sekarang. Menurut kajian Bank Dunia pada tahun lalu, penumbuhan kadar produktiviti pekerja di Malaysia adalah lebih rendah daripada negara lain yang setara dengan kita. Bank Dunia mengusulkan bahawa, dengan izin, increasing productivity growth will be critical to sustaining economic growth. Secara tidak langsung, Bank Dunia telah memutuskan bahawa rancangan 5 tahun sekali Malaysia sebelum ini telah gagal mencapai matlamat untuk memecut pertumbuhan produktiviti negara, bersaing dengan negara setara dengan tahap pembangunan Malaysia dan akhirnya gagal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih memberangsangkan dan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi untuk rakyat Malaysia. Datuk Yang Ketua, walaupun kita semua baru menerima buku rancangan Malaysia ke-12 yang begitu tebal ini semalam, saya telah berusaha untuk membaca sebanyak mungkin isi kandungan yang penting, dokumen yang penting ni. Kalau berdasarkan bacaan awal RMK 12, memang dipenuhi dengan visi, niat yang baik, matlamat yang murni dan kenyataan misi yang wajar dan wajib disokong. Kalau bukan 100% pun, lebih kurang 90%. Pasti ada dasar-dasar yang mungkin ada perbezaan. Tapi ada 90% lebih yang wajib dan wajar disokong. Siapa akan menolak cadangan-cadangan RMK 12 yang berbunyi seperti meningkatkan daya saing industri halal bagi merebut peluang pasaran halal global yang lebih besar? Setuju. Merangsang industri E dan E, iaitu electrical dan electronics, kepada rantaian nilai yang lebih tinggi. Rantaian nilai yang lebih tinggi melalui aktiviti reka bentuk dan pembangunan serta pembuatan front end. Setuju. Atau mentransformasi perkhidmatan awam dengan mengkaji dan menyusun semula struktur dan fungsi kementerian dan agensi bagi mewujudkan organisasi yang lebih mendata, mengurangkan kerenah birokrasi, meningkatkan ketelusan dan mengoptimumkan penggunaan sumber. Setuju. Sekarang, secara umum, mungkin 80%, 90% daripada cadangan-cadangan yang dikemukakan dalam RMK 12 adalah lebih kurang sama dengan RMK 11 dan sebelumnya RMK 10 dan sebelumnya mungkin RMK ke-9. So, kalau kita baca, kita lihat memang baik. Tapi kalau kita baca balik RMK sebelumnya, sebenarnya apa yang terkandung dalam RMK 12 ini, seperti ada disebut sedikit oleh Yang Berhormat Pekan tadi, adalah sama dengan RMK yang dulu.
So kalau begitu, apakah faktor yang akan menjamin kejayaan RMK12 berbanding dengan RMK sebelum ni yang telah gagal mencapai matlamat yang sama? Apakah polisi spesifik yang akan dilaksanakan yang berbeza dengan tahun-tahun yang lalu? Sekurang-kurangnya, kerajaan mesti menjalankan dan mengumumkan punca dan sebab-sebab utama RMK sebelum ni yang telah gagal dalam misi mereka. Hanya dengan fahaman sebab dan punca kegagalan, kerajaan dapat mengubah atau memperhaluskan dasar-dasar untuk menyempurnakan penyampaian dan menjayakan RMK 12. Kalau kita tak tanya, kita tak jawab, mengapa RMK yang dulu tidak dapat mencapai matlamat, RMK yang ke-12 akan gagal seperti RMK yang lalu. Malangnya, dasar-dasar spesifik langsung tidak disampingi dalam buku RMK 12. Oleh itu, saya hanya dapat membuat kesimpulan bahawa walaupun RMK 12 dipenuhi dengan banyak cadangan dasar umum yang murni dan wajar disokong, ia akan gagal mencapai matlamatnya seperti RMK yang lalu sebab banyak kementerian masih dipimpin oleh menteri-menteri yang menjadikan Malaysia sebagai bahan jenaka seperti pengumuman kereta terbang ataupun baru-baru ini bahawa Malaysia mampu mencipta vaksin COVID-19. Betul yang kedua, oleh kerana masa perbahasan yang singkat, saya akan menumpukan ucapan saya kepada dua perkara sahaja yang pada saya merupakan antara faktor yang paling penting untuk memastikan supaya kita berpeluang untuk mencapai matlamat yang ditetapkan dalam RMK 12. Pertama sekali, saya ingin amat tertarik dengan keputusan untuk memberikan ruang khusus satu bab untuk Sabah dan Sarawak, iaitu bab 7 yang bertajuk memperkukuh pembangunan sosio-ekonomi di Sabah dan Sarawak. Keutamaan yang diberikan adalah wajar kerana kedua-dua negeri tersebut telah dianaktirikan selama ini oleh kerajaan BN sebelum ini dan menyebabkan kemunduran sosio-ekonomi Sabah dan Sarawak berbanding dengan Semenanjung Malaysia. RMK ke-12 berhasrat untuk mencergaskan semula aktiviti ekonomi dengan mengalakkan pembangunan industri yang lebih saksama di Sabah dan Sarawak. Akan tetapi, strategi dan cadangan yang dikemukakan adalah tidak mencukupi. Sabah dan Sarawak merupakan dua wilayah yang mempunyai potensi pertumbuhan ekonomi yang tertinggi di Malaysia. Sebab mereka masih berada di tahap pembangunan yang rendah. Akan tetapi, mereka tidak akan mencapai potensi pertumbuhan mereka dengan dasar pelaburan semasa yang terpakai untuk seluruh negara. Saya berikan contoh. Secara umumnya, saya setuju bahawa Malaysia perlu menumpukan fokus kepada penarikan pelaburan berteknologi tinggi yang tidak bergantung kepada tenaga buruh berkemahiran rendah. Kita semua memang mahukan dan mengharapkan pelaburan besar dan lebih daripada Intel ataupun Microsoft, daripada Amazon ataupun Facebook, dan sedia memberikan pelbagai insentif termasuk cukai dan geran untuk menjadikan Malaysia sebuah destinasi pelaburan yang menarik untuk mereka. Akan tetapi, syarikat-syarikat ini tidak akan bertapak di negeri-negeri seperti Sabah dan Sarawak, terutamanya kerana kekurangan pekerja berkemahiran tinggi dan ekosistem industri yang tidak sesuai. Akibatnya, jika kita hanya bertumpu kepada dasar pelaburan negara, Sabah dan Sarawak akan terus tercicir dan hanya akan berjaya menarik pelaburan yang terhad di sektor petroleum dan industri berat yang tidak menjana peluang pekerjaan yang meluas dan mencukupi kepada rakyat di Sabah dan Sarawak. Kita dapat lihat dari data bahawa sektor pembuatan adalah hampir langsung tidak wujud di Sabah dan Sarawak. Walaupun sektor ini bakal menjana peluang pekerjaan yang paling besar. Ini merupakan sebab utama rakyat di Sabah dan Sarawak terpaksa meninggalkan tanah air mereka untuk berhijrah ke Semenanjung
untuk mencari pekerjaan. Saya ingin mencadangkan supaya RMK 12 digubal sedikit supaya dasar pelaburan negara akan diperhalusi mengikut tahap pembangunan wilayah tersebut. Di negeri seperti Selangor dan Pulau Pinang, pelaburan sektor pembuatan akan amat bergantung kepada tenaga buruh Di negeri seperti Selangor dan Pulau Pinang, pelaburan sektor pembuatan yang amat bergantung kepada tenaga buruh adalah jelas tidak digalakkan. Akan tetapi di Sabah dan Sarawak, insentif perlu diberikan kepada mereka yang mampu membekalkan peluang pekerjaan yang ramai kepada penduduk di kedua-dua buah negeri walaupun berteknologi rendah. Secara tidak langsung, kejayaan dasar ini juga akan meningkatkan jumlah pekerja wanita yang sebelum ini tidak mempunyai peluang pekerjaan yang sesuai untuk mereka di Sabah dan Sarawak. Seperti yang disyorkan oleh Bank Dunia dan dalam RMK ke-12, antara pemacu utama penumbuhan ekonomi di Malaysia ialah meningkatkan jumlah penglibatan wanita dalam pekerjaan yang pada masa ini adalah terlampau rendah berbanding dengan negara-negara yang lain. Datuk Yang Ketua, perkara kedua yang saya ingin bangkitkan merujuk kepada bab 10 di mana kerajaan telah bercadang untuk membangunkan bakat masa hadapan. Sudah tentu ini merupakan visi penting yang harus dan wajib dipersetujui. Akan tetapi cadangan-cadangan yang dikemukakan tidak memberikan keyakinan yang lebih tinggi bahawa matlamat ini dapat dicapai. Pada asasnya, Kementerian Pelajaran setiap tahun akan mengangkat diri dengan menghebohkan statistik keputusan peperiksaan di mana lebih ramai anak-anak kita mencapai lebih grade A. Semua A, lebih A. Kita akan dengar dengan bangga jumlah yang berjaya masuk universiti yang meningkat setiap tahun. Kesemua ini merupakan berita feel good di mana kononnya anak-anak kita telah menjadi lebih cerdik setiap tahun. Malangnya pencapaian ini tidak diiktirafkan apabila dinilai oleh kajian-kajian antarabangsa seperti TIMSS, Trends in Mathematics and Science Study, dan PISA, Program for International Students Assessment. RMK 12 sendiri mengaku bahawa pencapaian dalam penilaian di atas masih berada di bawah purata antarabangsa. Secara jelas ini menunjukkan bahawa Kementerian Pendidikan telah memberikan keutamaan kepada pencapaian kuantiti di mana angka pencapaian dapat diubahsuaikan berbanding dengan kualiti yang kian terjejas. Malah untuk kajian PISA 2015, Kementerian Pendidikan telah memalukan negara kerana didapati bahawa mereka cuba manipulasi keputusan ujian dengan meningkatkan sampel daripada sekolah berprestasi tinggi. Kalau kerajaan benar-benar serius dengan hasrat untuk membangunkan bakat masa depan, kerajaan perlu merombak semula ke semua asas dan mindset pelaksanaan plan pendidikan negara untuk menumpukan fokus kepada kualiti dan mengetepikan faktor-faktor permukaan seperti kuantiti. Kerajaan juga perlu merombak semula dasar pengrekrutan guru-guru supaya hanya pemohon yang mempunyai kelulusan tinggi dan cemerlang akan diterima. Di negara maju seperti jiran kita di Singapura, sejumlah besar daripada penerima biasiswa kerajaan setiap tahun akan menjadi seorang cikgu di sekolah menengah. Ramai antara lain akan diserap ke dalam perkhidmatan awam. Mereka merupakan krim di la krim bakat negara. Akan tetapi di Malaysia, pemegang biasiswa JPA tidak dihargai dan keramaian mereka dilepaskan daripada keperluan untuk berkhidmat sebagai guru ataupun di dalam perkhidmatan awam. Akibatnya, bakat negara terbazir dan anak-anak kita tidak dapat menikmati mutu pendidikan dan pentadbiran yang lebih baik. Datuk Yang Ketua, saya ingin mengakhiri ucapan saya dengan memetik beberapa ayat daripada laporan Bank Dunia yang bertajuk Aiming High, Navigating the Next Stage of Malaysia's Development yang diterbit awal tahun ini. Malaysia needs to establish an enhanced social contract to realize its ambition of becoming a high-income developed economy. In the past,
Malaysia experienced rapid growth that made it the envy of the developing world. However, it is undeniable that growth has moderated and that many of its citizens are not satisfied with the benefits they received from this growth. Malaysia is at a critical juncture. What worked in the past will not work in the future. Malaysia needs to reckon with a more diverse set of incentives and more dynamic, heterogeneous drivers of growth. Most importantly, it needs to provide equal opportunity for all Malaysians. An enhanced social contract is necessary to provide the foundation for all the reforms detailed in this report. Success can be measured by outcomes. Better education and training for all segments of the population so that they can work the jobs of the future. Accountable institutions that serve the interests of the people, and an improved safety net to help those in need. If Malaysia does not reorient its economic model, future growth will be slower and less resilient to external shocks and internal weaknesses. Kita harap pihak kerajaan selain daripada menerbitkan satu buku RMK 12 yang penuh dengan visi-visi, dasar-dasar yang pada permukaannya wajar dan wajib diterima pakai dan disokong, kita harap pelaksanaan, penyampaian, the delivery mechanism system untuk mencapai matlamat ini dapat diperhaluskan dan diperjelaskan dan ubahsuaikan supaya kita benar-benar akan mencapai matlamat yang murni ini dan tidak lagi gagal seperti RMK yang lalu. Terima kasih, Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Damansara. Seterusnya Yang Berhormat Pasir Mas.